Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 Syawal 44, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kisah-kisah fiqh daripada hadis-hadis atau asar, hikayat-hikayat yang terpilih. Kita masih lagi dalam bab yang berkait dengan perkahwinan dengan kekeluargaan. Al-hikayatu tsaniyatu wa sittun ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-162, iaitulah hikayat larangan keras seorang itu menceritakan apa yang berlaku, hubungan rahsia yang tersembunyi di antara dia dengan isteri dia. Sudah buat pergi cerita ke orang. Ini dia panggil syaitan, perangai lagu ni, perangai huduh. Bahasa jenis beritahu pada orang apa yang berlaku, perkara yang selalu peribadi, rahsia di antara dia dengan isteri. Tiba-tiba dia cerita kepada orang, maka ini perbuatan yang jahat. Jadi para jemaah sekalian, hikayat ini, teks dia punya ataupun nasul hikayah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala alaihim biwajhihi faqal majalisakum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan satu masa Nabi kita duduk dalam majlis. Majlis ni ada kata perhimpunan, ada kata dalam masjid. Ada riwayat-riwayat yang pelbagai. Ada kata riwayat ini berlaku dalam masjid. Nabi kata majalisakum, jangan bangun, duduk di tempat kamu duduk situ. Jangan bergerak, maknanya aku ada nak bertanya ataupun nak beri penjelasan hukum. Maknanya macam kita sekarang ni, contoh lepas solat, jadi tuan-tuan jangan keluar, duduk sini. Nabi beri soalan yang agak berat. Hal minkum ar-rajulu idza ata ahlahu aghlaqa babahu wa arkha sitrahu thumma yakhruju fayuhaddis. Nabi tanya, adakah tidak di kalangan kamu laki-laki, suami yang melakukan persetubuhan dengan isterinya setelah dia tutup pintu, dia jatuhkan kain lansir, maknanya tutup, bersembunyi. Kemudian dia keluar daripada rumah dia, pergi cerita kepada orang, fayaqul fa'altu bi ahli kaza wa kaza. Aku telah melakukan sekian-sekian dengan isteri aku, ataupun yang perempuan pula. Fa'altu bi ahli kaza wa kaza. Dia cerita apa yang berlaku dalam kain, dalam waktu tertutup di antara dia dengan isteri dia. Bila Nabi tanya soal, ada tak perangai di kalangan kamu yang buat benda ni, buat benda rahsia, pergi cerita pada orang? Ada. Fasakatu, semuanya diam, sahabat-sahabat tak jawab. Fa aqbala 'ala nisa, Nabi pun pergi ke ke saf wanita. Jadi wanita, masjid dia kecil ya, masjid dia. Wanita pun tak ada langsir. Bukan macam kita ini ada tuduh macam-macam. Jadi Nabi kita ke belakang, Nabi tanya, hal minkunna man tuhaddis? Hai para muslimat, adakah di kalangan kamu yang menceritakan hubungan dia dengan suami? Cerita kepada wanita lain, ada? Fajasat fatatun ka'abun. Tiba-tiba bangkit seorang perempuan
ala ihda rukbataiha, mana dia duduk, dia naik, duduk atas lutut dia, mana bangkit sikit, mana duduk naik atas lutut, mana bangun sikit, nampaklah terangkat kepala dia tu. Ka'abun, mana nampaklah kewanitaan dia tu. Wa tatawalat liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma' kalamaha. Tujuan dia bangun tu, dia jenguk itu nak suruh Nabi nampak dia dan Nabi dengar percakapan dia. Dia nak jawab. Dia kata apa? Faqalat, kata dia, wallah. Maknanya ada ya Rasulullah, ada perangai orang macam ni. Innahum yatahaddasun wa innahunna la yatahaddatsna. Dia kata ada laki-laki yang cakap, dan saya juga ada juga di kalangan wanita yang cerita hal dia bersama dengan suami kepada orang lain. Innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Mana dia berpengaruan nak beri maklum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perangai manusia macam ni, cerita hubungan dengan sulit dia ni kepada orang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya, hal tadruna ma masalu man fa'ala dhalik? Adakah kamu tahu apakah bandingan wanita, laki-laki yang berperangai sedemikian seperti apa? Perangai lagu ni, perangai tak malu ni, apakah bandingan orang macam ni? Inna masalah man fa'ala dhalik, bandingan orang yang melakukan perbuatan seperti itu, masalu syaitanin wa syaitanatin, bandingan seperti syaitan jantan, syaitan betina. Laqiya ahaduhuma sahibahu bisikati, dia bertemu dengan pasangan dia di lorong-lorong, di jalanan. Faqadha hajatahu minha, dia buat khija tengah-tengah jalan. Wan nasu yanzuruna ilaihi, manusia pakat tengok dia buat macam berlaku kepada kambing, berlaku kepada hayawan-hayawan yang tak malu. Rawah hadzal hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ahmad wa Abu Daud. Jadi panjanglah hadis, beberapa riwayat yang ada. Ini teks yang dipilih. Maknanya perangai macam ni huduh. Unta tak buat lagu ni. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala suruh tu tengok pada unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok kat unta bagaimana ia dijadikan. Unta ni hayawan yang sangat pemalu. Kalau waktu dia main, dia buat mengawan, kata orang dengan bini dia tu, ada orang mari tengok, dia akan kejar orang tu. Kalau boleh, kalau dia sempat, dia sepak kata. Yang main unta malu. Ada manusia tak malu macam ni, berat dia punya keadaan. Dilalatu al-qisah, hadis ini, kisah ini menunjukkan kepada apa? Hurmatul hadis, haram menceritakan, mendedahkan perkara yang berlaku hubungan khas suami isteri kepada orang. Tak boleh cerita. Jangan dioyak suami dia kuat ke, suami dia lemah ke, isteri dia, jangan cerita. Itu antara awak dengan dia. Kecuali darurat, macam nak pergi berubat. Contoh dia ni, suami ni lemah, terpaksa kena pergi berubat, cerita kepada doktor, itu je yang boleh. Bukan cerita ke Facebook, jangan. Dia kata duduk dengan orang tua ni macam duduk dengan kain buruk lah. Haram perbuatan itu. Baik, tamatlah kisah secara ringkas. Pendetailan kisah kita akan masuk dalam huraiannya. Ada di sini ada 10 perkara yang perlu kita belajar. Ada 10 perkara mawdu'at allati tusar. Yang pertama, rawi al-qisah, iaitulah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama dia Abdul Rahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani, di antara sahabat yang banyak meriwayat hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaran nas riwayatan, banyak riwayat dia. Orang riwayat daripada dia pun ramai. Hatta qala al-Bukhari, Bukhari kata apa?
rawa anhu nahwun min 800 rajulin aw akthar. Telah meriwayat daripada Abu Hurairah lebih daripada 800 perawi meriwayat daripada Abu Hurairah min ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in wa ghairihim. Itu kelebihan Abu Hurairah, sehingga ada orang meragui kesahihan maklumat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Faqala lahum Allahu al-maw'id. Allah al-maw'id. Jadi kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Kita punya janji kita bertemu di akhirat. Manakala aku bohong, Allah akan dedahkan kebohonganku. Abu nak kata apa lagi? Dah orang tuduh dia macam-macam. Wa syahida lahu bil ilmi wal fadli. Ramai di kalangan ulama sahabat, ulama tabi'in menyaksikan keilmuan Abu Hurairah. Di antaranya qala Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia kata yansahu rajulan jaa yas'al an syai'. Orang ni mari tanya Syekh Zaid, apakah hukum sekian-sekian? Qal alaika Abu Hurairah. Pergi cari Abu Hurairah, tanya dia. Maknanya sahabat-sahabat ni, dia sahabat ni satu lagi tawaduk. Ada benda yang dia tahu tapi dia rasa orang ni lebih tahu, maka dia akan transfer. Awak pergi tanya dia. Tak macam kita hari ni berebut mikrofon, kata orang berebut copo nak jawab. Masing-masing nak beri jawapan. Walau kadang-kadang depan dia tu ada guru dia, ada ustaz dia, jawab. Wa qala Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah kata apa? La syakka annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma'. Tidak syak lagi. Tidak ada sebarang keraguan lagi. Dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kami tak dengar. Sebab dia tak tinggal Rasulullah. Walaupun dia masuk Islam kemudian, tapi dia duduk di suffah, duduk di pondok belakang masjid Nabi, duduk situ. Kerja dia ni nak tunggu Nabi keluar kuliah, cokoh depan. Nabi nak pergi perang, Abu Hurairah tangan selalu lagi. Di mana pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk dia hadir, dia akan pergi. Jadi tak sama dengan sahabat lain sibuk. Toke-toke di kalangan Ansar sibuk dengan kebun, sibuk dengan tijarah, tapi Abu Hurairah dia infak diri dia khas untuk ilmu. Sehingga dia rebah kerana tak ada makanan pun ada. Wa qala Ibnu Umar ni hebat dah, tapi dia kata apa? Abu Hurairah khairum minni wa alam. Abu lebih baik daripada aku, lebih alim. Tawaduk. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani kata apa? Huwa min alamatin nubuwah. Ini di antara tanda benarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Abu Hurairah kana ahfaz min kulli man yarwi al-hadis fi asri. Dia orang yang paling hafal daripada semua orang lain yang meriwayat hadis pada zaman dia. Walam ya'ti an ahadin min ashabat kullihim ma ja'anhu. Jadi kalau kita kumpul berapa orang sahabat ni nak samakan dengan riwayat Abu Hurairah mungkin tak sampai. Dan Nabi sallallahu pernah doakan kepada Abu Hurairah untuk dapat ilmu, ingat, dan beberapa kelebihan lain yang Allah anugerahkan kepada dia. Radhiyallahu anhu wa ardahu wa an jami'is sahabah. Mulianya Abu Hurairah walaupun dihina oleh puak-puak Syiah dan golongan-golongan seangkatan dengan Syiah yang tidak mau terima riwayat Abu Hurairah, sebab dia kata kalau kita tebang riwayat Abu Hurairah bermakna banyak hadis-hadis Nabi SAW jatuh dengan sendirinya. Ini puak-puak mulhid, puak-puak zindiq yang nak merusakkan sistem perundangan Islam yang terdiri daripada kitab dan sunnah, ijma' dan qiyas. Baik, siapakah wanita tadi? Wanita yang bangun. Bila Nabi tanya, ada di kalangan laki-laki yang mendedahkan rahsia atau perempuan? Bangun seorang perempuan tadi di atas lutut dia. Jadi kata di para ulama hadis mengatakan bahawa wanita itu nama dia Asma binti Yazid bin As-Sakan. Asma bintu Yazid bin As-Sakan al-Ashhaliyah
Al-Ansariyah. Ni orang hebat ni. Ihda al-mubayi'at, salah seorang daripada wanita yang bai'ah, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ini terkenal dengan nama Khatibatun Nisa, pemidatu di kalangan wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemidatu di kalangan wanita, pemidatu wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kes isu yang diriwayat oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar dia bawa satu riwayat cerita Asma ni dalam kitabnya Al-Isti'ab. Dia kata dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Yazid pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inni rasulun man warai. Saya ni utusan, wakil kepada wanita-wanita Islam yang ada di belakang saya. Mereka semuanya setuju. Kalau saya cakap apa-apa, kalau saya kata apa-apa, dia setuju. Inna Allah Ta'ala ba'asaka ila rijali wan nisa. Allah Ta'ala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada laki-laki dan kepada perempuan. Fa'amanna bika wattaba'nak. Kami beriman dengan ajaran Nabi dan kami ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'syaran nisa maqsuratun mukhaddaratun. Kami wanita-wanita ni di zaman Nabi ni sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah je, tak keluar rumah kecuali darurat, pergi ada waktu nak cari rezeki ke, ataupun nak datang ke masjid dengan Nabi kuliah. Qawaidu buyut, suri rumah. Mana wanita yang tak bekerja di zaman Nabi itu dia panggil suri rumah, mana duduk rumah. Wanita zaman kita hari ni suri rumah ke suri pejabat, suri pasar pagi ke pasar borong, lain macam bunyi dah. Ada semua dia ni. Pasar pagi pun dia ada, bazar pun dia ada. Jadi macam mana kita nak kata dia suri rumah? Suri rumah, Allahu Akbar. Ini dia panggil suri rumah. Dia panggil maqsuratun mukhaddarah qawaidu buyut. Dan kami bersama dengan suami kami ini menyelesaikan keperluan suami isteri, dan kami mengandung anak-anak mereka, dan kami menjaga harta benda dan anak-anak ketika suami keluar pergi berjihad. Wa innar rijal, tapi orang laki-laki lebih daripada kami, sebab mereka pergi solat Jumaat, mereka menghadiri jenazah, ikut ke kubur, berjihad. Jadi dia pun tanya, kami ni tak keluar rumah, duk jaga anak, jaga harta suami. Bila suami balik menyelesaikan qada hajat dia, sama suami pergi berjihad, kami jaga harta dia, anak-anak dia. Soalan ni, afanu syarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Adakah kami juga boleh pahala yang mereka dapat tu, mereka pergi berjihad kita jaga, mereka balik kita layan, boleh pahala ke tidak? Menarik soalan dia ni. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Bila Asma tanya soalan ni, Nabi kita berpaling pada sahabat. Faqala, Nabi tanya, hal sami'tum maqalatan mar'atin ahsana su'alan an diniha min hadhi. Ada tak kamu dengar wanita lain yang bertanya tentang agamanya lebih baik daripada soalan wanita ni? Ada? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata tak ada orang lain dah. Ni yang terbaik ni. Wanita terbaik memberi soalan yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nak tamak halaba, nak kepada pahala. Faqala Rasulullah insarifi ya Asma. Asma selesai daripada majlis ni membalik pergi ke kampung awak. Wa'limi min man wara'aki min nisa. Beritahu kepada wanita-wanita yang kamu duduk kuliah tu. Dia ni macam kepala muzakarah lah. Selalu bagi tazkirah pada wanita. Beritahu pada wanita anna husna taba'uli ihda kunna li zawjiha. Dengan muslimat zaman kita boleh dengar sama. Nabi kata apa? Sesungguhnya eloknya hubungan kamu dengan suamimu.
Mana suami kita buat baik, kita buat baik pada dia. Tunaikan hak dia, tunaikan tanggungjawab dia. Jaga makan minum dia, jaga dia punya perhubungan dengan dia. Dan selalu minta keredaan suami, jangan duk balas dengan dia. Dan ikut kehendak dia yang baik-baik, yang tidak bercanggah dengan syariat. Kalau kamu buat ni, taat pada suami, khidmat pada dia, duduk dengan dia baik-baik, ya'dilu kullama zakarti lirrijal, kamu akan dapat pahala sebagaimana suami kamu buat pahala, mu dapat juga walaupun kamu berada di rumah. Allahu Akbar. Fansarafat Asma wa hiya tuhallilu wa tukabbir. Asma pun bangun, dia bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gembiranya dia, istibsyaran bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan apa yang dimaklum oleh Nabi, bahawa wanita ini akan dapat pahala dengan sebab-sebab khidmat pada suami dan jaga kehendak suami yang baik. Alhamdulillah. Ini hadis ini menunjukkan bahawa Asma ini seorang pemimpin wanita yang berani berterus terang, cintakan kepada ilmu dan suka menyebarkan sunnah. Jadi kita nak muslimat kita pun macam tu juga, suka belajar, sebarkan yang benar, ajak orang kepada kebenaran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala yang begitu besar. Allahu Akbar. Banyak lagi lah cerita Asma ni. Ini kita cerita ringkas ya. Maka baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada isu yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tanya soalan, dia akan berpaling kepada jemaah. Summa yaqul majalisakum. Duduk, jangan bangun, duduk. Ai ibqau amakinakum. Duduk situ. Jangan pergi, aku nak bercakap. Dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan annahum kanu fil masjid. Abu Hurairah kata waktu itu dalam masjid, saffani min rijal wa saffun min nisa. Ada dua saf laki-laki, satu saf wanita di belakang. Ada juga kata saffan, dua saf wanita, saf laki-laki. Itu yang pentingnya dalam masjid. Wa riwayatu Asma binti Yazid anha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rijal wan nisa qu'udun indahu. Maknanya laki-laki perempuan duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri inda Al-Bazzar, riwayat Al-Bazzar itu nama kitab, tidak sebut tempat, tidak sebut waktu, cuma dia sebut tentang apa yang Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam dan apa kejawapan sahabat. Tak sebut. Maknanya kita boleh simpulkan bahawa peristiwa itu berlaku di mana? Di masjid. Berlaku di masjid. Sebabnya Nabi kita dia tak duduk, dia tak ada dewan khas untuk berkumpul, untuk mengajar, tak ada. Biasanya dia akan duduk di masjid, dia akan tanya soalan situ. Dia akan kuliah situ, ceramah. Ataupun kalau ada perhimpunan rasmi seperti hari raya, hari berlakunya contohnya minta hujan, gerhana, ada tempat yang dia pergi kumpul depan tu. Tak adalah, jaranglah Nabi kita buat pidato di padang ceramah dah. Dia mengajar di masjid. Baik. Yang keempat, dalam hikayat kata fajasat fatatun ka'abun ala ihda rukbatayha. Dalam riwayat ni kata seorang pemudi wanita bangun duduk atas lutut dia, jenguk kepala dia supaya Nabi nampak, untuk Nabi tanya dia soalan, dia nak jawab. Ini satu gerakan yang biasa oleh wanita ni. Kalau dalam majlis bila nak jawab, nak tanya soalan, dia bangun atas lutut. Dia bukan bangun berdiri. Tak payah berdiri cacat, berdiri tidaklah, atas lutut cukup. Untuk guru tu nampak, ni awak tanya soalan tadi. Ada kata nampak dia tu ka'abun
nampaklah dia terbentuk tubuh wanita. Ada kata saf'aul khaddaini, merah pipi. Wallahu alam, boleh jadi oleh kerana yang pentingnya seorang wanita ini sifat dia, wallahu alam. Maka telah terbuktilah dalam riwayat-riwayat itu menunjukkan kepada orang yang bertanya itu nama dia Asma binti Yazid ibnu Sakan. Dia ni di antara wanita yang ikat setia bai'ah dengan Nabi awal. Dan dia juga terkenal dengan nama Khatibatun Nisa, makna wakil, juru cakap wanita. Dia telah menghadiri bai'ah dengan Nabi di Hudaibiyah. Dan dia juga ikut beberapa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Yarmuk pada tahun yang ke-13, qatalaha tis'atan minar Rum. Dia telah bunuh 9 tentera Rum. Ni Asma ni. Asma annaha jari'atun, seorang yang berani. Dia pergi, ketika dia pergi buat ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada poin bai'ah itu dia kata wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jangan mereka derhaka kepada Nabi sallallahu dalam perkara yang baik. Dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta penjelasan. Dia panggil tastawdihuhu, minta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang berani dan berterus terang, saya tak faham ni apa maksud. Dia juga yang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara-cara mandi selepas haid. Maka Nabi kata, ambil sebahagian daripada kapas, letak air wangi itu, kemudian letak di tempat haid. Dia tak faham. Sehingga Aisyah tarik dia mari sini. Mari aku bagi tahu. Maknanya soalan dia tu sampai Nabi pun malu nak jawab. Tapi kalau dia tak tanya, macam mana kita nak tahu? Benda tu benda rahsia. Begitulah dia ni, seorang wanita khatibatun nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan keberanian dan juga soalan dia. Dan dia pun bila dapat maklumat daripada Nabi, bertahlil, bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, menunjukkan bahawa dia ni seorang wanita zatu aqlin wa din, seorang yang punya pemikiran yang cerdik, akal yang pintar, dan beragamanya yang begitu mantap. Kita kata alhamdulillah, Asma binti Yazid meninggal pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah sekitar tahun 60 hingga 63, wallahu alam. Waktu zaman Nabi itu, waktu Nabi masih hidup, waktu dia bangkit tanya soalan itu, masih lagi sebagai pemudi, orang muda lagi waktu itu. Baiklah. Isu yang kelima, Nabi SAW tanya sahabat, syabbahar Rasul, Nabi kita buat bandingan, mana-mana laki-laki, suami atau wanita isteri yang bercakap, yang buka rahsia, hubungan sulit di antara dia dengan suami dia, Nabi buat bandingan seperti seekor syaitan jantan dengan syaitan betina, jumpa di tengah jalan, buat hijau situ, orang pakat tengok belakang. Jadi cukuplah. Nabi bagi gelaran syaitan dengan syaitanah, syaitan jantan, syaitan betina tu, untuk nak menjauhkan kita daripada sifat buruk yang tak baik ini. Gitulah kita kata. Hari ini sifat-sifat buruk macam ni macam mana? Isu yang keenam, hunaka rijalun kathirun saqitu al-muru'ah. Terdapat juga laki-laki ramai di kalangan mereka yang hilang maruah. Tak malu-malu nak cerita tentang apa yang berlaku di antara dia dengan isteri dia. Dia sifatkan apa yang berlaku tu macam satu lakonan yang orang boleh nampak. Ini bahaya. Sama juga wanita-wanita juga menceritakan tentang apa yang berlaku di antara dia dengan suami dia. Suami dia contohnya hebat lah. Gini-gini, suami aku. Kata-kata yang tak sepatutnya dicerita, semata-mata nak berbangga. Suami nak bangga dengan isteri dia hebat, isteri nak bangga dengan suami dia kuat,
maka dua-dua tu jahat belaka. Sebab apa? Setiap orang yang dengar akan terkhayal, akan ada khayalan dalam kepala otak dia perkara-perkara yang tidak baik yang boleh menimbulkan syahwat dan sekaligus menimbulkan fitnah kepada orang yang mendengar. Biasa ini khayalan. Jadi sekarang ni kalau cerita-cerita macam ni, penulis novel cerita-cerita merapu ni, dia boleh tulis gambaran apa yang berlaku di antara suami isteri seolah-olah orang yang baca tu macam berlaku depan mata dia. Ini sama juga cerita-cerita yang berlaku, apalagi kalau dia buat filem-filem lagilah dahsyat. Cerita yang berlaku ini satu cerita yang cukup berbahaya. Sebab itulah kita rasa ada di antara perbuatan-perbuatan manusia hari ini yang tak malu kepada Allah Azza wa Jalla, tak malu kepada masyarakat. Inilah duk post gambar-gambar yang tidak sepatutnya ditayangkan kepada publik, kepada umum, gambar hubungan dia dengan isteri. Ambil gambar dah, masing-masing duk berjeling mata. Allahu Akbar. Lepas tu post di Facebook, oh intim moleknya Pak Haji. Kalau jenis ustaz pula gak, pendakwah hak selebriti pula, oh hebat ustaz, sporting ustaz. Oh, esok gambar lain pula mari. Nah, gambar ada suak kek bini pula. Jadi kita kata benda-benda kalau setakat lah nak letak gambar dia dengan isteri dia sempurna hari raya, setakat itu saja. Tu pun eloknya tak letak juga, tapi setakat tu saja kita kata adalah nak lepas perasaan lah. Nah, orang lain duk main Facebook, TikTok, kita nak main juga contohnya. Tapi melampau-lampau tu, peluk bini lah, dakak bini, Allah, duk berjeling-jelingan. Ni hak ni serabut ni, panggil serabut. Boleh jadi menghilangkan muruah ni mana maruah diri seorang yang tidak sepatutnya duk buat benda-benda yang tak patutlah. Buat macam pelakon-pelakon. Main dengan kita nak berlakon pemalas sini. Tengok di Facebook ustaz lah. Ustaz yang awak minat tengok Facebook dia. Kenapa duduk berlakon dengan bini tu, tinggalkan dia. Dalam bab tu. Bab ilmu lain ambil lah. Tapi dalam bab main Facebook ni tak saya ikut ustaz. Ustaz pun karut juga dalam masalah ini. Baiklah, para jemaah sekalian. Yang ketujuh, min rahmatillahi lana anna hayata nabiyina. Di antara rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hamba dia, kepada kita umatnya Nabi SAW, telah sampai kepada kami, kepada kita, hubungan intim di antara Nabi dengan isteri dia yang dibenarkan untuk disebarkan sebagai satu perundangan untuk kita ikut. Ada ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana hubungan dia dengan Nabi SAW, dan dalam percakapannya, dalam gurauannya, dalam gurau senda, ada belaka. Maka kita boleh bincangkan bahawa setiap orang tu ada hubungan yang tersendiri di antara dia dengan isteri dia. Setiap pasangan suami isteri ada cara-cara sendiri. Dengan kata-kata ke, dengan isyarat-isyarat. Bila bercakap dengan bini, bukan cakap dengan orang lain, cakaplah dengan yang boleh menimbulkan kasih sayang, menambahkan mahabbah. Isteri pula pakailah pakaian yang comel-comel. Ni dak suami nak balik, berkembang gatal, rambut jerba apa hatu pari. Waktu orang lain, laki-laki lain nak tengok dia di pasar ke di pejabat, bukan mari jangok dengan keni lutut dengan apa. Ini salah. Jadi isteri tu, suami balik tu, biar masuk rumah tu bau wangi. Kata orang biar bergetar pak cik ni masuk rumah ni. Dak bangun Allah. Baru bangun tidur dengan gigi tok kosoknya. Bau tiok masa yang musim-musim panas ni, nak kata apa? Ini salah. Jadi maknanya semua kita, suami atau isteri, dua-duanya kena ada persiapan untuk menerima pasangan masing-masing. Kemudian apabila melakukan perkara-perkara yang diizinkan untuk berdua-dua tadi, pastikan tidak dilihat oleh orang. Anak-anak, walaupun anak kecil, suruh dia pergi main lain. Jangan duduk. Ni masalah kita, rumah tak cukup bilik. Anak tidur sekali. Dia kena hati-hatilah.
Jangan sampai peringkat anak tengok apa yang dibuat oleh mak dia. Anak terbaca dalam satu kenyataan dalam sahabat, seorang budak kecil kanak-kanak, dia pergi kenak kepada budak perempuan. Jadi bila guru dia tanya, kenapa awak buat macam ni? Dia kata dia tengok ayah dia buat kepada mak dia. Dia tengok abah dia buat ke mak dia. Dia nak pergi buat kepada orang. Ini kesan yang buruk kepada anak-anak kalau dia tengok. Jadi kena cari bilik lain lah. Sebab itulah di antara peringkat permulaan hidup kita ni, rumah kena ada 3 bilik. Rumah ibu bapa bilik 1, anak laki-laki 1, anak perempuan. Jangan duduk sekali. Jangan duduk campur-campur, tidak boleh. Kalau dah besar lagi tambah lagi bilik. Baiklah, dan jangan lupa di antara adab yang mesti kita kena ingat, apabila duduk dengan suami isteri melakukan hubungan, jangan lupa baca doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni kena ingat, kena hafal belaka. Sebab Nabi kata siapa dia baca doa ni, doa hubungan suami isteri ni, kan? Siapa dia baca doa ni, dia melakukan persetubuhan, sekiranya ditakdirkan dia dapat anak pada masa tu, insya-Allah anak itu tidak akan dikhianati oleh syaitan. Mana kalau paling nakal pun dia tak akan keluar daripada agama. Mungkin nakal, mungkin. Budak-budak kalau tak nakal kan susah juga. Tapi nakal doa jahat tak boleh. Dia kena ada. Jadi kena ingat baca doa ketika melakukan perhubungan ni sangat penting. Dan suami jangan, kata orang jangan senang makan sore. Kalau dia dah sudah tunggu kawan, ni dia sudah pakai senyak gitu lah. Itu tidak baik. Isu yang ke-8, ma haramallahu syai'an illa ja'ala 'iwadan. Allah Taala tidak larang satu benda kecuali ada ganti dia. Allah Taala larang berzina, maka dibukanya pintu perkahwinan. Tak cukup seorang mau ambil 4. Tak cukup 4 tak ada lah. Dulu ada hamba, sekarang ni tidak ada hamba. Tapi 4 pun tak habis-habis. Kota tak cukup, tak guna-guna pun. Membazir belaka puak ni. Maka ada orang di kalangan manusia itu mensuka benda yang tak baik. Sebab apa? Sebab dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Kemudian Allah Ta'ala buat satu larangan. Setiap benda, mana-mana kawasan mesti ada providence, kawasan larangan kena ada. Di antara kawasan larangan, suami isteri dilarang mendatangi isteri di dubur dia. Bukan dari belakang tidak masalah, tapi dari belakang kalau pergi ke tempat dia tak apa. Hak tak olehnya di dubur, tempat keluar najis, tempat keluar tahi itu jangan. Sebab itulah Allah Ta'ala larang. Yang kedua, berwaktu, iaitulah ketika isteri dalam keadaan haid, maka fa'tazilun nisa'a fil mahid, jangan kamu buat hubungan di tempat haid ketika dia sedang berhaid. Jangan. Baiklah, ini di antara adab-adab yang perlu kita belajar, yang perlu kita hayati. Kemudian yang ke-9, yajuzul azla idza radiyat bin mar'ah. Maknanya kalau suami isteri ni perlu jarakkan sikit. Anak ni kecil doa ni, yoyih kata orang dah. Allahu akbar, 2 beradik satu kelas. Dah nak kena, abah nombor 1 beranak bola 1, adik pula beranak bola 2 belah. Nyopatai berapa hari je 2 tu. Allahu akbar. Ni kita sehari 2 ni ramai. Anak beranak kita duduk akikah. Tak sira. Tak sira beranak kata buah belaka tu. Tak ada habis 40 hari terlupa belaka. Allah Ta'ala buat dah 40 hari dia punya nifas. Lepas pada tu tak ingat pula dah. Kabar-kabar mabuk pula dah. Kata ahlan wa sahlan, dah mabuk, siapkan tabur untuk kambing 2 ekor, cadangkan anak laki-laki. Kalau mari anak laki-laki, mari anak perempuan, 1 tabur sudah ada seekor, simpan dulu. Baiklah. Itu dia panggil yajuzu, harus al-azal. Azal ni maknanya jarakkan kelahiran tu boleh dengan SOP lah cara. Macam terlalu kerak sangat beranak, mak dia tak apa sihat. Ni ada sahabat kita ni, masya-Allah, nikah sekejap bini mabuk. Lepas pada mabuk ni, orang lain mabuk pelik-pelik, orang perempuan ni ada mabuk nak pakai bucu atak dulu ke atak bata tu, alat bata atak bata dah, bata nipis tu.
Anak makan hak tu. Naik gi patah hak tu, duk kunyah. Patah. Gapo lagi hak pelak-pelak orang tino ngando ni. Makcik dia tu. Gapo dia lagi hak pelik sikit dia punya mabuk dia ni. Tak dengar hak pelik lakinya tak boleh bang untuk lelaki. Nyanyi ni. Allahu akbar. Ada sahabat kita ni Allah Taala lah beri kesabaran kepada dia. Bini tak boleh bang untuk lelaki. Bau mutah lalu. Sudah. Benar ni. Tak. Sekala kalau mabuk ni tak boleh jauh daripada suami. Dia tak boleh bang untuk lelaki dia. Kata kalau cakap dengan telefon, mutah juga. Dia tak mutah mujurnya. Takut dengar suara mutah juga. Kata benar. Baiklah, yang ke-10 yang terakhir kita tutup bab kita ni. Haram apabila sudah mengandung, haram menggugurkan kandungan sewenang-wenangnya tanpa dawabit syariah dengan syarat-syarat SOP yang dibenarkan oleh syarak. Jadi masalah gugur janin ini kita kena bincang dalam tajuk lain. Yang tamatlah perbincangan kita di sini. Yang kita naknya adab rahsiakan hubungan suami isteri, jangan beritahu kepada orang, dan gambar-gambar hubungan intim kita dengan suami jangan duk cerita kepada orang, jangan duduk sebar kepada orang. Nak ambil gambar ada berdua, nak berdakak, nak tepek, nak cium, silakan. Gambar simpan dalam album, simpan dalam komputer rumah kita, jangan dipost tempat ramai, kerana bukan untuk ditonton, itu untuk kenang-kenangan saja. Jadi sekarang ni Masya Allah kita tengok kadang-kadang ustaz pendakwah gila share belaka, mabuk share, sampai kalau ada orang tegur marah pula. Kita kata apa sebabnya nak share? Kalau tak share tak bahagia kan dengan isteri awak? Kalau tak share di Facebook, tak dipertontonkan kepada masyarakat, tak bahagia ke dengan bini tu? Sampai mereka gitu sekali, orang Kelantan kata gelenya nak meng-share benda-benda ni. Tak syarat. Alhamdulillah kita tengok orang tak ada Facebook pun bahagia sama juga. Wallahu alam. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, rahsiakan hubungan kita sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.